Kita tahu ramai yang dah minta kita buat video perbandingan. Jadi untuk kali ini kita nak cuba dulu antara Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. Yang kita ada ni, dua model truck pickup paling popular di Malaysia. Dan antara keduanya, mana satu lagi berbaloi untuk anda beli? Yang itu yang kita nak tengok. Jadi ini kira macam driven web series tapi versi bahasa Malaysia. Jadi tolong support sikit. Yo Jo, muzik mana? Truck pickup memang popular di Malaysia. Sebab utamanya, mestilah nombor satu, dia ada pelbagai kegunaan. Lepas tu dia besar, macho dan boleh dikira sebagai mampu milik. Tapi itulah harga dia sebenarnya tak murah macam dulu. Sebab makin lama, makin mahal. Kalau dulu, varian paling tinggi untuk truck pickup kita boleh dapat dalam harga RM100,000. Sekarang dua model ni dah dijual pada harga RM140,000. Tapi sebenarnya truck pickup ni di Malaysia masih lagi boleh dianggap sebagai murah. Sebabnya dia tak ada duty import, tak ada duty excise. Jadi dia memberikan lebih nilai kepada wang anda. Jadi macam ni lah, anda boleh bayangkan kalau di Malaysia harga dia sama dengan Honda Civic dan juga Toyota Altis. Tapi kalau di Australia, harga dia dah cecah sama harga BMW 3 Series. Banyak beza tu. Dalam konteks berkenaan, truck pickup ni ada banyak kelebihan. Dari dulu lagi, orang kalau nak beli truck pickup, pilihan biasa dia mesti adalah Hilux. Ini bukan kita saya saja nak cakap, tapi Hilux ni memang adalah truck pickup yang paling laris di Malaysia. Sampai kan bila orang nampak je truck pickup, orang panggil Hilux. Tak kisahlah apa brand pun, orang panggil Hilux juga. Okey, memang Mitsubishi Triton ni kurang sikit populariti dia, tapi dia tak kalah legend lah. Sebab dari model Storm dulu, dia dah jadi antara model pesaing kepada Hilux ni. Ini versi Triton yang jadi pesaing paling rapat untuk Hilux setakat ni. Dulu waktu pertama kali diperkenalkan, rekaan dia unik, jadi ramai yang suka. Tapi untuk generasi kedua, dia datang dengan mata besar, dengan grill besar. Itu ada pelik sikit lah. Tapi nasib baik, Mitsubishi dah rombak keseluruhan rekaan untuk Triton ini tahun lepas. Jadi dia nampak sangat segar dan agresif. Jadi untuk saya sendiri, dalam banyak-banyak truck pickup yang ada setakat ni dalam pasaran Malaysia, ini yang saya rasakan paling handsome, paling menarik lah. Anda setuju? Tak setuju tak apa, kita boleh berbeza pendapat. Rekaan Toyota Hilux ni dia tak gas sangat macam Mitsubishi Triton. Sebabnya dia tak perlu pun nak buat macam tu. Kalau dekat Sabah ada Ninja King yang tu SUV. Tapi untuk truck pickup, Hilux lah king dia. Dia lah legend dan dia tak perlu pun nak ikut trend. Hilux ni sebenarnya dah ada lebih kurang 50 tahun. 10 tahun lagi lama berbanding truck Mitsubishi. Untuk generasi yang ni, dia dah dilancarkan 4 tahun yang lepas. Tapi 2 tahun yang lalu, dia diberikan facelift. Sikit je, rupa asas dia masih lagi sama. Kalau tanya pada saya masih lagi suka rekaan ni. Masih lagi nampak handsome, modern dan tidak keterlaluan. Memang ngam lah untuk truck pickup. Kalau bahagian luaran tadi diberikan perubahan yang menyeluruh untuk model facelift ni, bahagian dalaman ni pula hanya libatkan sedikit saja pembaharuan. Itu sebab rekaan asal ataupun pada model Triton sebelum ni, contohnya dashboard dia dah elok, sudah dibawa dan digunakan kali ni lah. Tapi memang bahagian atas ni misalnya masih gunakan plastik keras. Itu kita boleh faham sebab ini model truck pickup, bukannya Range Rover mewah. Selainnya tu banyak lagi perincian yang menarik, contohnya balutan kulit untuk kerusi, penampan lutut dan tak lupa juga untuk pemegang handbrake ni. Cuma bagi saya, ada satu benda yang kurang cool. Switch tingkap automatik tu ada hanya untuk pemandu saja. Apalah salahnya kalau bagi untuk semua orang sekali? Bahagian dalam Toyota Hilux ni sebenarnya lagi baru daripada Mitsubishi Triton. Tapi dia tak nampak macam tu sebab rekaan dia old school sikit. Kalau kita duduk dekat tempat pemandu ni, boleh rasa papan muka ni tinggi sikit. Lepas tu ada gelembung dekat atas ni dan juga dekat bahagian tengah. Toyota buat memang untuk tahan lasak dan bukannya untuk gaya. Kalau kita tengok kat tengah ni, siap ada lagi jam digital yang klasik ni. Rasanya daripada tahun 80-an dah guna jam macam ni. Lepas tu kalau kita tengok pula lagi Mitsubishi Triton, rekaan dia lebih kepada sebuah SUV. Tapi untuk Hilux, memang basic, memang truck pickup. Kalau kita tengok dekat bahagian ni, dia ada 2 ruang simpanan disediakan. Bawah untuk barang-barang biasa dan atas ada satu lagi yang kecil, jadi senang kita nak baling dokumen dalam ni. Kita tengok pula papan muka ni, memang semuanya plastik yang keras. Jahitan ni pun jahitan yang palsu. Kalau kita nak bandingkan kelekapan juga, Hilux ni sedikit ketinggalan berbanding Triton. Dia tak ada
wiper auto dan juga tak ada tempat adjust seat penumpang hadapan yang gunakan elektrik. Dekat bahagian belakang, Toyota Hilux ada kelebihan berbanding Mitsubishi Triton. Ruang dia rasa lagi luas dan kalau anda tengok macam saya 180cm lebih kurang, ruang kepala dan ruang kaki masih lagi mencukupi. Cuma kat atas ni kena hati-hati sikit, pemegang ni kalau masuk off-road kena kepala ni boleh lebam juga. Lepas tu ada lagi Hilux, dekat belakang ada corong pendingin hawa sendiri untuk penumpang. Kemudiannya ada penyangkut kecil di sini. Dan secara personalnya, tempat sandar ni saya lebih suka kalau dia ke belakang sikit. Jadi untuk perjalanan yang jauh rasa lagi selesa. Untuk bahagian belakang ni, keluasan dia sebenarnya kurang sikit lah kalau nak dibandingkan dengan bahagian depan tadi. Dan kalau nak dibandingkan dengan Hilux pula, ruang kaki pada Hilux lebih besar daripada ni. Tapi saya dengan ketinggian 180cm ini pun masih boleh duduk dengan selesa dalam Triton ni kan. Tambahan pula kerusi dia lembut dan bahagian penyandar ni sudut dia tak adalah tegak sangat. Satu lagi, pemegang ni boleh lipat sendiri. Jadi tak adalah terantuk kepala masa nak turun naik truk. Cuma kekurangan Triton adalah tengah ni tak ada aircon vent. Dia digantikan dengan 2 slot USB dan 1 ruang kosong untuk anda letak telefon masa tengah cas. So dia digantikan dengan corong yang ada kat atas ni. Tapi ini bukan aircon, ini blower. Dia ambil udara dari kabin dan dihembuskan melalui corong ni. So jadi yang keluar tu tak ada sejuk sangat. Untuk ruang barangan kat belakang ni pula, yang Triton punya ada pendek sikit dan juga sempit sedikit kalau nak dibandingkan dengan Hilux. Macam mana pun dia tak adalah beza banyak sangat. Tapi kalau anda nak guna truck pickup ni untuk bawa banyak barang selalu, maka Hilux lah ada kelebihan tu. Okay Fiz, tahu tak sebab apa Toyota Hilux ni nampak lagi besar dan dalam dia rasa lagi luas? Sebab apa tu? Sebabnya dah memang dia lagi besar. Dan kalau tengok jarak roda dia adalah lagi panjang daripada Mitsubishi Triton. Dan secara keseluruhannya dia memang lagi tinggi, lagi lebar dan lagi panjang. Tapi saiz ni bukanlah segalanya sebab memang Triton ni kecil lah. Tapi dia juga lagi ringan, 170kg lagi ringan berbanding Hilux. Itu sama dengan kau bawa 2 orang dewasa tiap-tiap masa dalam kabin. Itu tak jadi hal pun sebenarnya sebabnya Toyota Hilux ni gunakan enjin 2.8 liter dan bukannya 2.4 liter macam Mitsubishi Triton ni. Tapi jangan salah faham, enjin kecil ni tak bermakna dia kurang. Sebab enjin 2.4 Triton ni kalau kau tengok janaan dia lebih banyak daripada janaan enjin Hilux. Torque ya kurang sikit tapi tak adalah ketara sangat. Kelebihan ni lagi yang lain ialah road tax. Sebab untuk Semenanjung ni setahun kau boleh jimat dalam RM400.5. Kalau Sabah Sarawak kau boleh jimat dalam RM200.5. Aku dah agak dah mesti kau nak cerita pasal road tax kan? Okey, bukan pasal road tax saja. Untuk cost service pun Triton ni lagi murah. Untuk tu kami pernah buat satu video menjelaskan perbezaan cost service antara dua model ni. Jadi anda boleh rujuk video berkenaan. Dan satu lagi, Triton ni kena hantar servis tiap-tiap 10,000 km saja. Tapi Hilux ni kena hantar tiap-tiap 5,000 km. Letih jugalah nak pergi service center tu banyak kali. Okey, dah banyak saya kita bebel ni. Jom kita pergi drive. Okey, jom. Right. Sekarang saya memandu Mitsubishi Triton 2.4 liter MyVac. Ini versi yang paling baru yang ada kat Malaysia ni lah. Beza juga dengan sebelum ni, Triton pernah ada enjin 2.5, tapi yang 2.4 ni lebih lagi saya rasa cekap dan ringan lah. Kuasa yang dijanakan 178 HP dan juga 430 Nm torque. Angka ni kalau kita bandingkan dengan Hilux 2.8 tu sebenarnya tak jauh beza. Walaupun sebenarnya Hilux ada lebih kapasiti enjin dia lah. Untuk kotak gear pula, Triton menggunakan kotak gear automatik 6 kelajuan. Jadi dari segi pemanduan saya rasa ini lebih mudah dan lebih senang sebab secara umum je, secara keseluruhannya Triton ni rasa lebih ringan lah. So basically dari keadaan pegun misalnya kita nak pecut, kita nak tekan, dia lagi mudah untuk daya tujah tu disampaikan. Jadi ini pun kita dapat lihat jugalah dengan bacaan 0 to 100 antara kedua truck pickup ni. Untuk Triton hanya perlukan 11 saat. Untuk Hilux pula memerlukan 13 saat. Itu ada beza 2 saat. Dan untuk 0 to 100 sebenarnya 2 saat ni sangat besar lah, sangat ketara lah beza dia tu.
So dari situ kita dapat tengok prestasi Triton ni sebenarnya ada kelebihan berbanding Hilux lah. Dan untuk memudahkan pemandu dari dalam ni, sebabkan ada nak mudahkan tukar gear sebagainya, Triton datang dengan ciri pedal shifter. Jadi tak susah lah, bila-bila masa perlu rasakan misalnya nak masuk corner, nak turun atau naikkan gear, semua boleh dikawal mengenai pedal shifter sahaja. Untuk Hilux yang baru ni, selain daripada variant 2.4, yang kita bawa ni adalah variant 2.8. Dan sebenarnya dia menggantikan variant 3.0 untuk model yang sebelum dia. So, variant 2.8 ni juga datang dengan gearbox 6 kelajuan. Kalau yang lama tu 3.0 tu datang dengan gearbox 5 kelajuan. Dan untuk kuasa dia 175 HP dan 450 Nm torque. Dan katalah untuk sesiapa yang nak tahu dia punya prestasi kosong ke 100 km sejam tu, walaupun tak mungkin lah kita nak buat dengan truck pickup kan, untuk Hilux ni dia punya masa dia 13 saat. Sebenarnya lambat sikit daripada Triton. Dan sikit lagi kita nak malu sikit dengan Triton ni, sebabnya walaupun enjin ni besar, tapi kuasa dia kurang berbanding Triton yang guna enjin 2.4 tu. Jadi untuk kuasa tu sendiri saya rasa okey, tak ada masalah. Sebab memang diesel kita tahu torque dia kuat, nak memecut semua memang tak ada masalah. Dan kalau anda rasa macam dia macam lambat sikit nak bergerak bila tekan pedal tu, anda boleh tukar mode yang disediakan di tengah ni. Ada power mode untuk bagi dia lebih responsif, dan satu lagi adalah eco mode. Dia macam lembut sikit dan lebih kepada penjimatan. Jadi dari sudut pengendalian, pada saya Triton lebih jauh mudah untuk dipandu berbanding Hilux lah. Sebab Triton ni antara benda yang ada, dia steering dia rasa sedikit lebih ringan, turning radius dia juga lebih kecil. So itu memudahkan anda kalau nak bawa ataupun parking dalam bandar misalnya. So dari sudut tu pun kita dah dapat tengok sebenarnya tumpuan yang diberikan pada truk 2 ni sangat berbeza lah. Triton memberi fokus kepada pemandu dan juga penumpang, keselesaannya. Tapi untuk Hilux pula sebaliknya, saya nampak Hilux ni sebagai sebuah truk yang memang capable untuk anda buat kerja lah, sebagai workhorse yang anda nak belasah hari-hari untuk buat kerja. Dia lebih mampu untuk bawa tanggungjawab tu lah. Sebab itu talaan dia juga lebih keras, misalnya suspension apa semua, sebab dia ditala untuk bawa beban berbanding dengan Triton yang lebih memberi tumpuan kepada pemandu dan penumpang lah. Tapi dari segi olengan badan misalnya, saya rasa sebab ni pickup truck dengan gunakan leather frame, so kedua-dua ni ada dia punya bouncy dia lah. Untuk keselesaan saya rasa masih lagi keutamaan atau kelebihan dia pada Triton. Tapi untuk tegap dan sebagai sebuah truk belasahan, itu memang tak boleh lawan Hilux lah. Lagi antara persamaan kedua tu, dari dalam kabin ni dia ada kamera 360 degrees. Itu mudahkan anda lah misalnya untuk parking apa semua. Tapi walaupun image dia sama, quality image itu bukanlah HD, tapi agak jelas lah boleh nampak kedudukan kereta dan sebagainya. Cumanya size screen pada Triton ini lebih besar kalau nak dibandingkan size screen pada Hilux itulah. Berkenaan dengan pengendalian Hilux ni, kita mulakan dengan steering. Dia memang ada rasa berat sikit. Jadi untuk siapa yang suka respon yang macam tu, anda akan dapat pada Hilux. Dan kemudiannya pergi pula kepada suspensi. Seperti yang kita tahu, memang Hilux ni memang dibuat supaya dia tahan dengan kerja lasak. Jadi Toyota terpaksa korbankan sikit bahagian suspensi tu, dia jadikan lebih keras. Jadi untuk yang duduk di belakang tu, kalau rasa terentak tu memang adalah. Jadi untuk driver tak boleh buat apa, tapi masih lagi rasa okey, tak adalah terlalu seksa sangat. Selain daripada tu juga, yang membantu kalau kita ambil seleko yang lebih tajam, kita akan rasa Hilux ni dia lagi tegap dan kurang sikit macam body tu bergoyang. So dari segi keselesaan, saya rasa itu adalah kelebihan pada Triton. Banyak kelebihan dia untuk tu. Contohnya kalau anda biasa naik truk, anda akan perasan antara bendanya ialah bunyi enjin dari luar yang kebanyakan masa tu sangat dengar dari dalam ni sangat jelas lah, sangat mengganggu. Tapi untuk Triton ni dia ditala ataupun dia disetkan lebih untuk memberikan lebih keselesaan kepada penumpang dan pemandu lah. Kabin dia juga saya rasa sangat senyap untuk sebuah pickup truck ya. Kan tak boleh banding dengan kereta penumpang lain, tapi untuk pickup truck ini agak senyap.
Tapi antara dua tu karakternya saya fikir tak jauh beza. Tapi tahap keselesaan untuk Triton ni dia bagi lagi banyak lah berbanding Hilux tu. Sebelum kita sampai kepada pilihan atau kesimpulan, ada eloknya kita bercakap tentang satu hal yang lebih penting, iaitu keselamatan. Yalah, sebenarnya dah agak lama truck pickup di Malaysia ni dijual dengan ciri keselamatan yang basic saja. Sampailah pada satu masa tu Ford Ranger masuk dalam pasaran dengan 6 beg udara dan juga ESC. Dan lepas tu juga, barulah pengeluar Jepun mula bagi perhatian kepada perkara ini. Betul lah tu. Sebab Mitsubishi ni pun dulu antara yang paling cokiang lah dalam bab tu. Sebab waktu perkenalkan Triton generasi kedua tahun 2015 dulu, dia hanya bagi 2 beg udara dan ABS, itu sahaja. Tapi bila orang dah komplain, media komplain, pelanggan pun komplain, barulah pada tahun 2017 dia bagi 7 beg udara dengan ESP sekali. Hilux ni pun sebenarnya sama je. Pada tahun 2016 barulah dia nak bagi 7 beg udara dan juga ESC. Dan itu sebenarnya dah 4 tahun lepas Ford Ranger buat macam tu. Tapi untuk penawaran Triton yang terbaru ini, terutama pada variant Adventure X ni, ciri keselamatan aktif yang ada pada model ini dah lebih banyak lah. Lebih banyak daripada Hilux. Bahkan dia lebih banyak daripada sebahagian besar model BMW yang dijual di Malaysia. Ini ada AEB atau Autonomous Emergency Braking dengan pengesan pejalan kaki, dan ada beberapa lagi ciri keselamatan aktif ni yang baru pertama kali diperkenalkan untuk segmen truck pickup di Malaysia. Antaranya ada amaran lintasan belakang, amaran titik buta, dan kat depan ni ada auto high beam. Menarik. Jadi kita dah ada keputusan ke macam mana? Kedua-dua model ni sebenarnya dah menampilkan banyak pembaharuan atau penambahbaikan berbanding model lama masing-masing. Jadi terutamanya Triton ni, dalam tahun-tahun terakhir ni dah diperkenalkan dengan enjin baru, sekarang ada wajah baru, transmission baru dan paling penting, ciri-ciri keselamatan yang lebih. Jadi agak menyenangkanlah untuk tengok penawaran yang macam ni yang lebih bertambah dari tahun ke tahun untuk segmen pickup truck di Malaysia. Okey, Hilux ni juga dah beberapa kali diberi peningkatan. Tapi cuma sedikit-sedikit je, sebabnya model asas dia dah memang cukup bagus. Dan kalau kita nak bandingkan antara kedua ni, dah macam main pingpong. Kau bagi satu, aku bagi satu. Tapi apa pun, masing-masing ada kelebihan dalam aspek yang tertentu. Jadi dari segi reka bentuk pula, sebab tu agak subjektif, ada orang suka tengok yang Triton, ada seorang suka tengok yang Hilux. Lebih penting sebenarnya untuk Triton ni, bahagian dalaman itu menampilkan rekaan yang lagi fancy. Sementara Hilux pula datang dengan desain yang lebih konvensional tapi sangat praktikal. Dan tadi kita dah tengok Triton ni lebih ringan dan lebih pantas, tetapi Hilux pula lebih tegap dan teguh. Disebabkan itu jugalah Hilux ni atas highway dia rasa lagi stabil. Tapi Triton ni pula lagi selesa dan lagi senang nak dibawa. Nak pilih antara dua ni bukan yang benda yang mudah. Tapi bila kita tengok penawaran ciri-ciri keselamatan pada Triton, maka dia berada di hadapan Hilux. Sebab tambahan pula harga dia ni sedikit lebih murah daripada Hilux. Dan begitu juga dengan tempoh jaminan yang lebih lama. Dia bagi 5 tahun jaminan atau 200,000 km berbanding Hilux hanya 150,000 km. Okey, boleh terima. Hilux ni ada tarikan dia tersendiri. Tapi kalau nak beli, Triton ni memberi lebih nilai kepada wang anda. Dan dari situ kita boleh nampaklah memang Triton yang menang. Jadi itulah dia, kami pun dah pilih Triton ni sebagai pemenang. Apa pula pandangan anda? Kalau ada sebarang komen, sila nyatakan. Sama juga, kalau ada apa-apa cadangan tentang model yang anda nak tengok dalam video perbandingan seterusnya, sila bagi tahu kami. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Dah makan? Belum lagi? Jom. Ciao.